Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 15 surah Ar-Rahman, ayat 15 surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Sadaqallahul azim. Artinya, dan Allah jualah yang telah menjadikan jin itu daripada lidah api, api yang marak menyala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 15 surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan bahawa jin merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah. Allah jua yang menjadikan jin. Allah maha berkuasa atas segala-galanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan, Allah ta'ala jadikan jin itu daripada api yang marak menyala. Begitu juga lidah api. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, mendatangkan dua pendapat berhubung tentang nilai api yang ianya merupakan asal kejadian kepada jin. Allah jadikan jin daripada api, dan api itu akan dikategorikan sebagai dua keadaan. Api yang mengeluarkan asap dan api yang tidak mengeluarkan asap. Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengambil hujah dan keterangan
jin dijadikan daripada api yang tidak mengeluarkan asap. Oleh kerana jin daripada jenis api yang tidak mengeluarkan asap, maka tidak dilihat sama sekali rupa dan bentuk api itu sendiri. Tasyakul bentuk, tasawur rupa api itu sendiri. Kerana bukan daripada jenis api yang mengeluarkan asap. Berbeza dengan api yang mengeluarkan asap. Api itu ada tasyakul bentuknya, tasawur rupanya. Api itu ada warnanya. Api itu ada baunya. Dalam hukum fiqh, kita akan sabitkan sesuatu perkara itu berdasarkan bau, rasa, warna. Bau, rasa, warna. Ada bau tak? Ada rasa tak? Ada warna tak untuk dilihat? Ya. Api yang ada di situ bentuk. Apabila dah ada bentuk, kita nampak bentuk nyalaan dia. Kita nampak bentuk nyalaan dia, bagaimana dia menyala. Begitu juga rupa. Apabila api itu ada rupa, maka kita tahu bagaimana dia marakkan api itu. Nyalaan api dan marakkan api. Maka ada di situ rupa, bentuk dan rupa. Nyalaan dan marakkan api. Maka kita akanlah lihat kepulan-kepulan asap daripada nyalaan dan marakkan api. Dan kita lihat warna-warna yang terhasil daripada nyalaan api dan marakkan api. Adapun jin Allah ciptakan daripada api yang jenisnya jenis tiada asap. La dukhanalah, tiada asap. Api yang tiada bentuk, tasyakul. Api yang tiada rupa, tasawur. Api yang tak kelihatan warna, alwan. Dan api yang tak berbau pun. Tuan-tuan, mana-mana api apabila dia menyala, dia nyala je, kita boleh tahu api ni asalnya daripada apa? Minyak tanah ada bau, petrol ada bau, diesel ada bau, gas ada bau. Kita boleh beza, ni gas BHP ni. Kau dah lama pakai gas BHP masak. Ni gas Petronas ni, boleh. Yalah, bagi kita yang kemaruk makan, peduli apa bau gas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa perlu nak dinyatakan perkara ini? Baik, kerana Allah sebut pada ayat 15 surah Ar-Rahman,
Wa khalaqal janna min marijim min nar. Al-Syaikh Al-Imam Al-Alusi dah wafat 200 tahun yang lalu, menulis dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani, menjelaskan lagi nilai api itu sendiri. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala isytiharkan bahawa jin itu dijadikan daripada api yang bukan sembarangan. Wah. Api yang tiada bau, api yang tiada di situ, rupa dan bentuk, tetapi api itu ada rasanya. Rasa api itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan ya, walaupun tak nampak bentuk rupa api, walaupun tak nampak warna api, apatah lagi kepulan asapnya, maka tak ada baunya, tapi jangan rasanya amat pedih, rasanya menyiksakan, rasanya begitu azab yang menakutkan. Wal-i'yazu billah. Sebagaimana kuliah yang lalu saya kemukakan kepada tuan-tuan ayat 27 Suratul Hijr. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita pada ayat 27 Suratul Hijr, api yang Allah jadikan makhluk yang disebut jin, api yang tiada bau, rupa, warna, tetapi rasanya memeritkan, menyeksakan. Kerana rasanya ada 3 nilai: nilai haba, nilai bahang, dan nilai angin. Haba yang amat panas, bahang yang amat panas, angin yang amat panas. Wah. Maka ayat 15 surah Ar-Rahman, Allah nyatakan lagi kepada kita bahawa api yang tiada asap, marijim min nar. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alusi sebut untuk mudah dipaham, nar marijah, narun marijatun, jenis api yang tiada mengeluarkan asap, maka disebut dengan istilah lidah api. Itu datang istilah lidah api. Maka lidah api itu ada nilai haba yang amat panas, lidah api itu ada nilai bahang yang amat panas, lidah api itu ada nilai angin yang amat panas. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka ianya memberi
maklumat penting kepada kita, oleh kerana iblis, syaitan, yakni jin-jin kafir itu musuh nombor 1 kepada manusia. Maka iblis, syaitan, jin-jin kafir sentiasa mencari peluang yang ada untuk menyerang manusia dan membunuh manusia. Apabila tak dapat membunuh, mematikan manusia, Allah jua yang menentukan hidup matinya manusia. Iblis, syaitan, jin kafir itu berusaha memudaratkan tubuh badan manusia, berusaha menyiksa tubuh badan manusia, berusaha agar manusia terus sengsara dengan penyakit yang dihidapi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang nak dibicarakan di sini masih lagi membicarakan tentang wabak penyakit. Yang saya nak jelaskan kepada tuan-tuan cerita wabak. Jadi tuan-tuan sedar ataupun tidak, dah 10 kali pertemuan, dah 10 kali kuliah ni ceritanya wabak. Mungkin tuan-tuan bertanya, tak ada cerita lain ke? Tak payahlah, kerana tuan-tuan pun tidur ngantuk. Jadi nak nyatakan wabak ni bukan sembarangan. Kenapa bukan sembarangan? Kerana daripada ramai-ramai Syekh Yazid aja yang tak kena wabak. Orang lain yang harta banyak dekat California, tengok California, Malaysia ada California, tengok yang kaya kena wabak, yang miskin terbakar. Yang steady Sri Iskandar, Syekh Yazid. Tak tahulah kalau Syekh Yazid dah meninggal dunia nanti, apa berlaku pada Sri Iskandar. Dulu duduk kat lumba kuda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik selingan kan nak bagi ruang kepada Syekh Yazid kita. Yalah, nak harapkan serapan SOP tak ada apa Syekh Yazid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, wabak menyebabkan fasadul hawa, tercemarnya pengudaraan, rosaknya pengudaraan di muka bumi. Wahal udara itulah nyawa kita untuk bernafas, kerana Allah Ta'ala dah isytiharkan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa. Jadi kita hidup di muka bumi, Syekh Yazid, memang pernafasan itu satu keperluan. Maka kita bukan ikan. Kalau ikan dia menyelam dekat dalam laut, itu keperluan dia. Dia ada cara bernafas. Jadi kita kalau nyelam nak kena bernafas cara ikan. Tak nak cerita tu, susah. Kita hidup di muka bumi ni, muka bumi, itu keperluan kita. Pernafasan itu keperluan kita. Apabila kita bernafas, kita perlukan al-hawa, udara.
udara yang tercemar, udara yang rosak akibat wabak penyakit, melemahkan sistem tubuh badan kita, organ, kelenjar, tisu. Iblis, syaitan, jin ambil kesempatan apabila kita lemah, dia serang. Untuk apa dia serang? Nak matikan kita. Allah yang menentukan hidup mati. Ya, tak apa. Dia nak memberi kemudaratan pada tubuh badan kita supaya kita sengsara. Kalaupun kita tak mati, disengsarakan kita supaya kita berputus asa dengan rahman Allah. Kalau boleh dia nak lumpuhkan badan kita agar kita tak dapat melakukan amal ibadah bekalan di hari akhirat. Maka dengan kelebihan yang ada pada dia, kelebihan yang ada pada iblis, syaitan, jin kafir, dia gunakan kelebihan dia. Kelebihan apa? Kelebihan kejadian dia dijadikan daripada lidah api yang tiada asap, yang tak mampu dilihat kerana tiada bentuk dan rupa, tiada hiduan, tiada warna, tetapi ada rasa yang menyeksakan kerana ianya jenis haba, bahang, angin yang amat panas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, agak-agak Syekh Yazid boleh kena tak? Nampaknya insya-Allah dia orang baik. Ya, jin pun tanda sasarkan dia, bukan SKT, sasaran kerja tahunan jin untuk dia lah. Kenapa sebut itu? Tapi kalau Syekh Kamarul jaga-jaga, dia menjadi SKT, sasaran kerja tahunan iblis, jin, syaitan. Aku pun sama jugalah, cakap orang aja. Syekh Yazid dia tak, dia ada kurang sikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang macam kita, macam Tuan Haji Sharif, kena berjaga-jaga. Apabila kita lemah haja, tisu kita lemah haja, Tuan Haji Sharif, dia masuk ikut liang Roma. Dia masuk ikut liang Roma kerana dia tu haba yang amat panas. Tiba-tiba ada saluran darah kita ni yang dalam saluran tu berlumut, mendakkan enapan. Orang putih kata kolesterol. Itu yang dia panas haba tu, putus pula saraf darah tu. Dah datanglah dikhawatiri minor stroke, putus. Dia memang cari peluang. Begitu juga Syekh Yazid. Syekh Yazid begitu juga. Maknanya apabila kelenjar kita lemah, kelenjar kita lemah, Syekh Yazid faham, dia memang kurang faham lah. Kelenjar kita lemah, jin, syaitan masuk dalam tubuh. Oleh kerana kelenjar kita lemah, kelenjar ni nanti tuan-tuan kena faham, dialah yang menjalankan. Kita kata minyak pelicir pun dia, vitamin pun dia, tenaga pun dia. Dialah pengimbang dalam tubuh kita, kelenjar. Dah lemah aja kelenjar ni, tu bahang daripada
yang amat panas, bahang jin syaitan, menyebabkan mati mana-mana bahagian tisu yang boleh menyebabkan tak berfungsi kelenjar kita. Dah bila mati tisu-tisu tu disebut barah. Di mana ada aliran darah dimatikan di situ barah. Kalau di situ adanya darah, di situlah. Di mana ada darah? Di daging, barah daging. Di mana ada darah? Tulang, barah tulang. Di mana ada darah? Usus, barah usus. Di mana ada barah? Otak, barah otak. Itu bahang dia. Lebih mengerikan, moga-moga Allah pelihara kita. Itu kena sentiasa banyak berzikrullah. Angin itu yang panas, dia masuk dalam tubuh kerana terlalu panas. Anginnya tu menyebabkan lumpuh sebelah badan. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Banyakkan berzikrullah. Sebaiknya sentiasa ada air sembahyang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kena tu boleh pulih tak? Lazimnya minor stroke tak adalah. Itu adatnya. Tetapi baginda Ayub alaihissalam boleh pulih. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Salah silap mohon jutaan kemaafan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta